kalau sudah berhari-hari ya sesat dalam hutan. Guys, kisah seram kali ini adalah kisah benar yang berlaku kepada dua orang lelaki, iaitu saudara Iwan dan Fauzi. Bukan nama yang sebenar. Kisah ini benar-benar berlaku di daerah saya sendiri, iaitu daerah Tawau. Mereka berdua ni, ya, si Iwan ni umur 30 tahun dan si Fauzi ni umur 15 tahun. So mereka ni berburu di hutan. Biasanya kalau berburu ni cari kijang ataupun cari ayam kampung. Kalau kijang di Tawau dipanggil payau lah. Kemudian bawa balik rumah lah ya. Tetapi masa mereka masuk hutan tu hujan lebat. Jadi mereka berteduh di satu pokok yang rimbun. Durang biasa sebenarnya dalam hutan ni. Memang itulah kata orang taman permainan mereka lah ya. Dan selepas hujan reda, mereka cuba pulang. Ikut jalan yang biasa. Tapi guys, ketika mereka hendak pulang, mereka tidak jumpa jalan untuk pulang. Mereka berada di jalan yang sama guys. Jadi mereka rasa pelik. Kenapa kita jumpa pokok ni lagi? Jangan-jangan kita jumpa pokok ni lagi. Dan hari semakin gelap guys. Jadi si Iwan ni kira tua sudahlah kan. Pakcik dah umur 30-an. Dia tahu sudah mereka sudah sesat. So mereka mengambil keputusan untuk berehat sebentar. Tunggu keesokan paginya. Dan keesokan paginya begitu juga. Mereka cuba keluar tapi tidak jumpa jalan keluar. Dan mereka sudah semakin resah. Jadi caranya, mereka cari jalan sungai dan cari puncak bukit supaya senang mereka tahu di mana mereka berada. Dan mereka cuba makan lah makanan-makanan seperti jambu, ya, makan-makanan hutan lah. Mereka pandai survive dalam hutan. Tapi kalau sudah berhari-hari ya sesat dalam hutan, memang kau letih lah ya, badan lesu, tidak dapat makanan yang khasiat, air minum pun yang cukup-cukup untuk minum. Dan akhirnya mereka berasa keletihan, terutama yang si Fauzi ni lah, betul-betul keletihan sudah. Dan lebih kurang mereka hari yang ke-5 sudah masih belum jumpa jalan keluar. Dan sampai satu masa tiba-tiba ya mereka terkejut. Mereka terjumpa satu makhluk ya hitam yang sangat besar sedang mengelilingi mereka. Jadi si Wan dan si Fauzi ni terkejut. Kenapa benda ni tiba-tiba timbul ya, muncul di depan mereka. Dan baru mereka tahu benda itulah yang menyembunyikan mereka hingga mereka tidak jumpa jalan keluar. Jadi si Wan dan si Fauzi ni cuba lawan dengan baca doa lah. Nasib baik lah diorang ni kira pandai je lah baca doa. Diorang baca 3 kul sajalah berulang-ulang. Dan benda tu tetap mengganggu mereka. Ya, sampai mereka rasa keletihan, benda tu ikut saja dengan mereka. Tapi pakciknya si Wan ni pandai, bijak lah. Setiap kali mereka jalan, mereka akan tinggalkan tanda. Takut siapa-siapa yang mencari, jumpalah tanda. Sampai satu tahap mereka sampai di puncak bukit, mereka berehatlah di situ. Sampai pakciknya si Iwan ni cakap dengan, kalau kita mati biarlah kita mati di sini. Tapi pakcik sudah tinggalkan tanda-tanda. Dan guys, pada hari yang ke-7, alhamdulillah akhirnya pasukan penyelamat berjaya jumpa mereka berdasarkan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pakciknya tu. Dan bila pasukan penyelamat datang, barulah makhluk-makhluk tu menjauhi mereka. Dan mereka rasa lega dan selamat. Dan selepas pasukan penyelamat jumpa, mereka segera dibawa ke hospital kecemasan dan mereka menceritakan segala-galanya. Mereka pun tidak tahu apa punca mereka boleh sesat sedangkan mereka biasa jalan hutan tu. Dan kemungkinan orang cakap yang menyembunyi mereka adalah makhluk yang hitam besar dan sentiasa mengikuti mereka. Dan mungkin juga ada benda yang mereka silap ganggu, silap kacau, ataupun ada perkataan-perkataan yang menyebabkan makhluk-makhluk berkenan marah dan mengganggu mereka sehingga sesat. Dan guys, itulah dia pengajaran untuk kisah ini. Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Sufi. Mereka ni budak sekolah menengah lah. Budak sekolah menengah dan bersekolah di Sekolah Berasrama Penuh, SBP.
Dan walaupun sekolah budak asrama penuh, mereka pun nakal jugalah ya, nakal sikit. Setiap kali selepas solat maghrib, selepas solat maghrib, mereka tidak continue untuk dengar ceramah sampai solat isyak. Mereka pergi ke makmal komputer memandangkan si Sufi ni, dia AJK makmal komputer, so dia ada kunci. Jadi dia pergilah ke makmal komputer bersama kawannya CK untuk tengok movie, tengok YouTube lah di makmal komputer. So dua komputer, dong ada banyak komputer lah, cuma dorang pilih komputer yang paling hujung lah dengan kawannya. Jadi ketika mereka tengah tengok YouTube di komputer, tiba-tiba komputer ni kan dia macam dia tidak shutdown lah. Kalau macam mouse dikacau, barulah macam komputer tu hidup begitu kan. Jadi semua masa tu sleep lah komputer, kecuali komputer mereka lah ya. Jadi dijadikan cerita ketika mereka macam asyik menonton, tiba-tiba kesemua komputer tu yang tengah sleep ni hidup. Jadi orang semua terkejut, kenapa hidup kan? Jadi si Supi nampak lah, tapi dia nak peduli. Dia cakap, biasalah tu, mungkin ada gegaran ke atau kacau ke apa kan. Tiba-tiba Sike cakap, Supi, dia cakap, aku tidur sekejap ya, nanti kalau isyak sudah kau bangun aku. Okey. Jadi si Supi terus menonton. Tiba-tiba si Supi terdengar bunyi tapak kaki. Tong. Dia cakap, alamak, Warden. Dia cakap, jadi dia tutup komputernya, bersembunyi di bawah meja. Dia takut Warden. Dia panggil lah kawannya, K, Warden datang K. Tapi kawannya tidak respon. Dan bila dia mengintai, guys, bukanlah Warden, tapi dia nampak satu makhluk ya, menyerupai satu lembaga berwarna putih yang sangat besar ya. Tapi tidak nampak sangat, tapi kepala dia sangat besar, warna hitam, macam gorila lah, tapi dia berwarna putih guys. Dan sedang melangkah masuk ke dalam makmal komputer. Jadi si Subi ni macam yang speechless. Macam yang apa benda ni dia cakapkan. Lepas tu dia tutup mata ya. Kemudian dia macam bertiarap macam tentera tu, pergi nampak si K. Dan dia bangun, K, dia cakap. Rupanya si K bukan tidur guys, rupanya dia bangun. Dia cakap, kau nampak ke apa yang kau nampak? Aku sudah nampak lama K, dia cakap. Supi, sebab itulah aku pura-pura tidur bilangnya. Aku nampak benda tu sebab aku takut tegur kau, dia cakap. Jadi macam mana ni? Diam-diam sajalah bilangnya. Dan benda tu semakin lama semakin dekat dengan mereka. Mereka hanya tutup mata dan diam. Tiba-tiba benda tu macam hilang. Menurut hilang. Apalagi si Sufi dan si K ni terus lari ke surau sekolah. Dan bila sampai surau sekolah, mereka tengok ada beberapa orang tengah macam kerasukan. Wah, ustaz pun yang kenapa ni? Diorang ni macam pura-pura lah ambil uduk. Sebab diorang menceroboh makmal komputer kan. Tiba-tiba yang budak kerasukan ni tunjuk mereka, kenapa kau datang sini? Jadi si Supi dan si K ni terkejut lah. Kamu dari mana ustaz? Ambil uduk ustaz. Ambil uduk, macam baru je aku nampak kamu ni. Dan orang budak-budak kena asal tu tunjuk yang mereka nampak. Ya, mereka nampak ada makhluk ikut mereka. Dan ustaz tu cakap, kamu dari mana ni? Terus terang. Dan mereka terpaksa terus terang yang mereka dari makmal komputer. Dan ustaz tu, kamu bawa benda tu ke sini, dia cakap. Jadi ustaz tu juga ruqyah dan akhirnya budak-budak kena rasuk tu reda. Dan ustaz tu suruh si Supi dan si K stay, yang lain semua balik ke asrama. Dan mereka telah dicuci oleh habis-habis ustaz kerana mereka telah menceroboh makmal komputer, dan mereka telah diambil tindakan oleh guru disiplin dan warden. Dan mereka menyesal dengan perbuatan mereka tu. Dan mereka masih menjadi persoalan, apakah benda yang berwarna putih mereka nampak di dalam makmal komputer. Okay guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Fatih dan Ayub. Mereka ni belajar bidang perubatan di Rusia. Jadi mereka berpeluang untuk menjadi house officer, HO kalau doktor tahulah apa tu HO kan. Jadi mereka macam kira macam praktikal lah di hospital di Rusia. Jadi sepanjang mereka HO di Rusia tu, mereka terpaksa menggunakan bahasa Rusia lah ya, dan ada juga gunakan bahasa Inggris. So
Setiap hari mereka macam ada shift. Okey, kalau tidak ada sibuk hospital tu mereka akan berehat. Jadi tempat rehatnya tidak ada tempat lain. Mereka macam kadang-kadang rehat dalam store saja, tempat-tempat yang boleh tidur sekejap, orang tidurlah. Dijadikan cerita ketika mereka macam berehat, tidur, tiba-tiba mereka dibangunkan oleh seorang nurse perempuan. Nurse tu cakap, dia cakap lah dalam bahasa Rusia lah, cuma saya translate dalam bahasa Melayu. Dia cakap, dek, dia cakap, kenapa tidur di sini belengnya? Ada bilik kosong, dia cakap, di bagian atas belengnya. Bos, kamu tidur di sana belengnya. Macam nanti kalau ada kes, saya bangunkan siap kamu. Jadi dong pun ikut sajalah cakap nurse tu dengan mama-mamanya. Dong bawa pergi bilik tu, dong baring di bilik yang nurse tu bagilah. Dan tidak berapa lama kemudian adalah beberapa kes dan nurse tu bagi bangun mereka. Dek bangun dek, ada kes, ada bayi belengnya macam berada dalam nafas yang tidak baik. Dorang pun akan pergi. Dorang pun tidak pelik lah siapa nurse tu. Ingat nurse tu yang bertugas. Tapi asal mereka bertugas, nurse tu mesti ada. Dan mereka tidak persoalkan lah benda tu. Ya, tidak persoalkan. Dorang anggap nurse tu memang bekerja di hospital tu. Sebab mereka pun orang baru. Ya, mereka pun tidak hirau lah. Dijadikan cerita, ada satu kes. Kes ni macam bagian pembedahan lah. Dan biasanya bagian pembedahan mana boleh orang masuk sembarangan. Hanya orang-orang yang telah ditugaskan untuk masuk. Jadi sekali lagi kakak nurse tu bangunkan mereka lah. Dek bilangnya, ada kes kecemasan di ward pembedahan ni bilangnya. Doktor panggil kamu ni. So mereka pun kelang kabut dan pergi ke bilik pembedahan tu. Dan sampai bilik pembedahan, doktor bedah tu, pakar bedah cakap, kamu dua ni siapa? Dia cakap kan. Dong cakap lah, kami mau bantu doktor. Bantu untuk apa bilangnya? Mana ada saya panggil kamu bilangnya kan. Bilangnya, semua di sini ni yang saya sudah kata tugaskan lah. Bilangnya tidak saya perlukan siapa-siapa lagi. Siapa panggil kamu di sini? Dong beritahu lah, ada nurse yang beritahu bilangnya, doktor panggil. Nurse mana lagi ni bilangnya? Kemudian mereka sebutlah namanya. Mereka beritahu Maria Ivakovic. Terus muka nurse di situ dan doktor di situ semua cuak. Yang terkejut. Dia cakap, kau sebut sekali lagi nama nurse tu? Nama gitu, Maria Ivakovic. Terus nurse satu orang tu dia cakap, dia masih hidup lagi. Bila disebut dia masih hidup lagi, kedua-dua si Fatih dengan Syayub ni macam muka yang, biar betul dia cakap kan. Kemudian dia ceritalah, nurse tu cerita banyak. Nurse tu sudah lama meninggal. Nurse tu memang hantu legend di hospital ni. Dan nurse tu adalah nurse dari zaman Perang Dunia Kedua lagi. Jadi selama ni si Fatih dengan Syayub ni, siapa yang bangun mereka? Siapa yang tegur mereka? Dan nurse tu cakap dengan, kamu dari bilik mana? Dia bagi tahu lah, kami dari bilik di atas. Dia cakap, bilik di atas? Bilik di atas tu berkunci, tiada siapa yang boleh masuk. Ya. Dia cakap, macam mana kami boleh baring di bilik tu? Macam mana bilik tu boleh dibuka? Siapa buka? Orang bagi tahu lagi, Maria Ivakovic. Rupa-rupanya yang memberi mereka masuk tu dan sentiasa kejutkan mereka tu bukanlah nurse tapi hantu. Dan semenjak itu mereka sudah takut dan cuak dengan gangguan berkenaan. Dan selepas mereka tahu dah benda tu, mereka sudah tidak jumpa nurse yang bernama Maria Ivakovic.